Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan apa khabar? Didoakan semua dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga pada hari Jumaat ini kita Fakulti Pendidikan Universiti Melaya sekali lagi melaksanakan webinar dengan tajuk yang sangat-sangat menarik dan relevan. Apakah tajuk tersebut? Iaitu kesihatan mental dan kesejahteraan psikologi, tingkatkan resiliensi anda menghadapi pandemik. Wow. Ya, topik ini sangat-sangat kita perlukan ya sebagai cara kita untuk memahami bagaimana kita untuk meningkatkan ya, daya tahan kita terhadap pandemik. Siapakah penceramah kita? Of course, Fakulti Pendidikan Universiti Melaya sentiasa memilih penceramah-penceramah terbaik ya di universiti, iaitu Dr. Ida Hartina Ahmad Tarbi. Ya, semua orang saya rasa sangat kenal beliau ya. Seorang pensyarah yang sangat berkaliber di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling dan telah banyak menyumbang bakti kepada masyarakat ya, memberi ceramah-ceramah yang sebegini. Beliau juga sangat aktif sebagai eksekutif Persatuan Kaunseling Malaysia. Wow, orang kuat Perkamah International. Alhamdulillah ya, wa syukurillah kita dapat bersama dengan beliau dan insya-Allah semua pendengar di luar sana boleh mendapatkan manfaat. Siapa-siapa yang ingin bertanya dipersilakan, silalah menaip di chat YouTube ya. Kita akan pilih 3 soalan dan insya-Allah Dr. Ida Hartina dapat menjawab ya dan memberi penerangan lebih lanjut. Okey, saya dah tak sabar dah. Tuan-tuan, puan-puan di luar sana juga tak sabar. Pelajar-pelajar kita juga tak sabar. Dr. Ida Hartina dipersilakan ya untuk memulakan ceramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Foni Damiati Hutagalung yang saya hormati, yang saya sayangi. Okay, so hari ini saya diberi peluang lah untuk berkongsi ilmu dengan semua yang menghadiri webinar ini. Alhamdulillah ya, walaupun kita jauh di mata tapi kita boleh dekat di hati dengan adanya siri-siri webinar daripada Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Okay, saya nak sharekan skrin saya. Okay, so memang tajuk ni adalah sangat relevan ya dengan keadaan kita sekarang sebab sekarang ni kita berada dalam keadaan pandemik ya, keadaan pandemik yang banyak menguji kita punya ketahanan diri, kita punya kesabaran, kita punya kecerdasan emosi, macam mana kita nak menguruskan emosi kita dalam keadaan yang sangat-sangat mencabar ya. Dan kita tahu sekarang ni kalau kita tengok di akhbar ataupun kita sekarang tengok ni lah ya, Google dan sebagainya, banyak kes-kes kesihatan mental yang telah berlaku akibat daripada tekanan pandemik. Jadi apa yang kita perlu buat dia sebagai individu, kita perlu cari cara ya. Mungkin kita tidak boleh selamatkan seluruh komuniti, kita tak boleh selamatkan seluruh dunia, tapi kita boleh bantu diri kita sendiri untuk tingkatkan resiliensi diri kita sendiri. Resiliensi ni mungkin ada orang yang faham apa maksud resiliensi. Mungkin ada orang yang tertanya-tanya, resiliensi tu apa? Okey, jadi sebelum saya pergi kepada cara untuk meningkatkan resiliensi, mungkin saya nak jelaskan sikit apa maksud resiliensi sebab terma ini banyak digunakan dalam dari segi psikologi. Tapi kalau yang mendengar ni saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar hari ni mungkin datang daripada background yang tidak berapa arif tentang istilah-istilah psikologi. Okey. Okey, apa itu resiliensi? Sebenarnya resiliensi ni dia umpama kalau kita baling bola tu, bola itu boleh melantun balik. Daya lantunan ataupun keupayaan seseorang untuk kembali melonjakkan diri atau kembali ke sesuatu untuk kembali ke bentuk asal ya. So kalau dari segi lagi satu terma dia, maksud dia ialah keupayaan untuk pulih dengan cepat daripada kesukaran ya, iaitu memilih kekuatan diri. Okey, so resiliensi ni sangat penting sebab resiliensi ni sebenarnya semua orang ada resiliensi. Semua orang ada daya untuk pulih kembali.
tetapi daya resiliensi kita berbeza-beza. Ada orang lebih resilient daripada yang lain. So macam mana kita nak meningkatkan tahap resiliensi kita tu? Okay, so kalau kita tengok pada satu lagi definisi resilience, okay, saya punya slide ini dalam bahasa Inggeris tapi tak apa, saya akan terangkan dalam bahasa Malaysia. Okay, masuk resiliency dia kata advancing despite adversity. Okay, advancing maksudnya kita walaupun kita ni ada berada dalam keadaan yang menyesakkan, dalam keadaan yang macam sekarang tertekan, banyak cabaran dan sebagainya, seseorang yang resilient tu dia boleh bergerak, dia boleh maju, dia masih boleh berkembang, dia masih boleh memikirkan sesuatu macam mana nak capai matlamat dia. Mungkin sekarang dalam pandemik kita faham bahawa banyak matlamat hidup kita yang asal telah terganggu. Mungkin kita ada perancangan hidup, contohnya daripada segi kerjaya, dari segi macam pembelajaran anak-anak, kita dah rancang dah sejak kita pandemik daripada tahun lepas kan, mungkin pada awal tahun 2020 kita menjangkakan bahawa tahun 2020 ni akan jadi satu yang istimewa lah kan, wawasan 2020. Tetapi Allah menguji kita lah, Allah menguji kita dengan pandemik dan sedikit demi sedikit perancangan asal kita tu terganggu. Betul kan? So macam saya pun ada juga yang benda-benda yang menyebabkan saya terpaksa ubah perancangan awal kan. Jadi ini semua kita tak dapat tak dapat nak elakkan, sebab bila dunia berubah, kehidupan kita walaupun kita sebagai seorang individu saja pasti berubah. Okay? So kalau seorang yang resilient, dia akan mampu bergerak, advance, ada masih mempunyai orientasi matlamat. Kena ubah suai matlamat kita sekarang. Mesti masih kena ada visi dan misi dalam hidup. Tidak boleh yang kita just give up, tak nak buat apa-apa. Kita rasa macam penat lah, kita rasa macam kecewa. Kecewa itu natural. Bagi kita tahu bahawa perasaan sedih, kecewa, rasa mungkin rasa letih, rasa stres, itu biasa. Kalau siapa yang tak boleh rasa perasaan tu kena check balik. Mungkin dia bukan orang lah kan. Manusia biasa memang kita akan ada banyak perasaan yang negatif bila perkara negatif berlaku. Itu natural. Cuma macam mana kita nak cope, macam mana kita nak menghadapinya dengan baik. Okay. So kalau orang yang resilient, dia bersikap proaktif. Selalunya kalau dah nampak ada sikit macam cabaran dan sebagainya, dia cepat-cepat merancang. Dia cepat-cepat ada backup plan. Jangan tunggu sampai suasana ni jadi lebih teruk. Macam sekarang kan kita dah tengok bahawa nombor kes pun sekejap tinggi, sekejap rendah dan sebagainya. Kita kena cepat-cepat plan apa benda nak buat kalau A berlaku, apa benda nak buat kalau B berlaku kan. So memang banyak cabaran tetapi kita kena cubalah ya. Okay. Adversity ni bermaksudnya cabaran ni tak semestinya besar dan of course kalau macam sekarang kalau kita kaitkan dengan pandemik, banyaklah cabaran besar. Contohnya kita faham bahawa sekarang kalau kita dengar bahawa ada bendera putih dan sebagainya kan, ada ahli keluarga yang keluarga-keluarga yang mungkin tidak cukup keuangan, nak makan pun dah susah, ada yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, ada yang sakit yang kena COVID. So ini semua adalah adversity yang besar-besar sebenarnya. Kalau kita yang masih sihat, masih ada keuangan ni, kita kena banyak bersyukur ya. Okay, so kalau seorang yang resilient, walaupun dia menghadapi cabaran-cabaran ni, insya-Allah dia akan lebih mudah untuk bounce back. Bounce back ni mungkin tidak kalau macam bola kita baling, ada bola tu yang melantun sangat tinggi. Okay? Ada yang melantun rendah. Tapi yang penting dia melantun balik. Ya? Yang pentingnya mesti ada daya untuk survive, untuk terus menghadapi keadaan dengan baik. Okay?
Okey, dan bila bercakap tentang resiliensi ni, ahli psikologis dan kaunselor, kita juga bercakap tentang perkembangan diri. Ya, bila seseorang tu dapat berusaha untuk cope dengan keadaan dia, sebenarnya dia berkembang. Dia berkembang dari banyak aspek, mungkin daripada segi emosi, mungkin dari segi pemikiran, ya, dan juga daripada segi tingkah laku dia pada segi action, ya, tindak tanduk yang dia ambil untuk menghadapi sesuatu masalah. So ini adalah proses untuk perkembangan diri. Okey. Resiliensi ni pun ada yang salah faham. Orang kata orang yang resilient ni mesti tak stres. Salah ya, sebenarnya orang yang resilient pun mengalami stres. Cuma dia tahu macam mana nak menghadapi dengan baik. Okay. Kadang-kadang kita dapati bahawa ada orang yang mengalami perkara traumatik, ya. Contohnya mungkin ada, ya, antara kita yang sahabat-sahabat ahli keluarga semua kena COVID. Saya ada sahabat saya yang ahli keluarga, dia dan anak beranak kena kuarantin satu keluarga, dan ada ahli keluarga dia yang kena COVID juga. So memang dia kaunselor. Jadi walaupun dia nampak resilient, nampak tenang, tetapi dia juga stres dengan keadaan yang berlaku kan, dan kena adjust keadaan, kena pastikan anak-anak sihat, ya. Kena follow up tentang keadaan ahli keluarga dia yang kena COVID. So ini semua menyebabkan dia stres, ya. Bukan maksudnya kalau orang resilient ni tidak stres, tetapi dia kekal kuat untuk menghadapi keadaan tersebut, ya. So kalau kita ni orang, semua orang lah, kalau nak kita boleh belajar untuk jadi resilient sebenarnya, ya. Sebab apa? Resilient ni bukan personality kita. Resilient ni bukan satu personality trait. Kita tidak dilahirkan resilient atau tidak, ya. Resilient ni ada dalam diri kita jika kita daripada pengalaman hidup, daripada kemahiran kita. So tidak semestinya ada orang lahir sebagai resilient, ada orang lahir bukan resilient. Tidak. Ini adalah satu yang berkembang. Okay. So dari segi resiliency ni, okay, macam you tengok gambar tu kan, orang yang resilient, will you break or adapt? Adakah kita akan kecewa, kita akan menyerah kalah kalau kita ada sesuatu cabaran, ataupun kita cuba sesuaikan diri. Ya, contohnya macam pokok ni kan, walaupun angin yang kuat, mungkin kalau pokok tu tak kuat dari segi akar, ya, kita punya asas tu dia tak kuat, kita punya mungkin sebahagiannya personality kita juga tidak kuat, kita kurang kemahiran nak coping, ya, kita akan break. Kita akan cepat menyerah kalah. Kita mungkin ada, kalau kita tengok sekarang banyak orang yang mengalami masalah kesihatan mental, ya. Benda ni mungkin kita tak dapat dielakkan bagi setengah orang sebab mereka kurang coping skill. Tetapi tak boleh nak kata juga yang mereka ni sengaja nak masuk ke dalam depression, ya. So benda ni memerlukan, ada banyak faktor, ya, faktor yang perlu dilihat, ya. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam keadaan sebegitu, kita kena belajar untuk adapt. Okay? Sebab resilient ini terdiri pada tingkah laku kita, pemikiran kita dan tindakan yang kita boleh belajar. Okay, so jadi hari ini webinar ni ialah untuk saya kongsi sedikit, ya. Saya pun belum perfectly resilient, tetapi kita boleh kongsi sedikit cara-cara yang boleh meningkatkan resiliensi kita semasa pandemik ni. Sebab banyak benda kita nak hadapi, kita kena kuat, kita kena pastikan yang diri kita ni tidak goyah, ya. Diri kita ni tidak jatuh di tengah jalan, ya. Okey, macam mana kita nak bina resilient?
Okay, macam kita kata tadi, resilient ni bukan saja dari segi cara emosi kita, cara kita merasakan sesuatu, cara kita berfikir atau cara kita buat sesuatu. Jadi kena ada pelbagai kaedah, kena belajar untuk jalankan pelbagai kaedah untuk membina resilient. Dalam slide saya kata ni, like building a muscle, increasing your resilience takes time and intentionality. Kita kena belajar fokus untuk meningkatkan resilient, mungkin mengambil masa bagi sesetengah orang, setengah orang tu mungkin dia pengalaman hidup dia yang selalu ups and down, dia dah lebih resilient, tapi ada juga yang mungkin selama ni jaranglah ada cabaran besar, tiba-tiba kena cabaran besar dan dia tidak tahu macam mana nak cope. Ini membuatkan dia perlu tingkatkan resilient lebih lagi. Okay, so kita akan fokus kepada 5 komponen, Waktu hari ni memang sangat sikit untuk elaborate panjang-panjang, tetapi saya cuba untuk fokus pada 5 komponen asas macam mana kita nak tingkatkan resilient ni. Perkara ni semua boleh buat. Semua sesiapa saja boleh buat. Yang saya akan cakap 5 perkara asas ni, iaitu connection ataupun hubungan kita dengan orang lain, wellness, kesejahteraan fizikal dan sebagainya, healthy thinking iaitu pemikiran kita, macam mana kita nak kawal pemikiran kita supaya sihat, mencari maksud dalam kehidupan, finding meaning, dan juga seeking help. Perlu juga walaupun resilient mana pun kita, bila kita rasa kita perlu cari bantuan, kita kena cari bantuan. Okay, so saya akan pergi satu persatu. Kalau nanti ada sesiapa nak tanya soalan, boleh typekan dekat dalam chat lah supaya nanti boleh dibaca oleh Dr. Foni. Okay, yang first kali ialah mewujudkan hubungan yang baik dengan orang sekeliling kita. Build your connection, bina jaringan anda. Yang pertama, prioritize relationship ataupun utamakan hubungan anda dengan first kali ahli keluarga ataupun orang terdekat. Sebab kita ni macam kita ada tagline kan, kita jaga kita. Siapa lagi kita nak harapkan dalam keadaan pandemik ni, kita ada satu sama lain saja. Kadang-kadang mungkin ada yang ahli keluarga jauh, tak dapat berhubung. Kita kena lebih kreatif lah saya rasa kan, sebab kita banyak platform sekarang. Boleh video call, boleh Google Meet, boleh Zoom dan sebagainya. Pastikan walaupun anda dan keluarga anda jauh, sentiasa ada masa untuk bersama satu sama lain. Okay, maksudnya kalau satu hari mungkin ada haskan sedikit masa untuk bermeet atau berzoom dengan ahli keluarga yang jauh. Okay? Kalau tak satu hari pun mungkin 2 hari sekali kita connect dengan ahli keluarga yang jauh. Saya adalah saya punya klien-klien saya yang mana PJJ kan, perkahwinan jarak jauh. Ada yang terpisah sebab tidak dapat tidak dapat merentas. Okay? So apa yang mereka buat ialah yang ini yang kita buat dalam sesi kaunseling lah. Salah satu yang dicadangkan oleh kawan-kawan ialah kenapa tak makan bersama. Apa maksudnya makan bersama? Maksudnya bila makan, walaupun makan, sebab suami isteri kan dah jauh, mungkin boleh buka lah Zoom ke dan sebagainya, you makan depan kamera and still you can feel connected, boleh rasa connected dengan pasangan anda, secara online. Memang tak samalah, perasaan fizikal tu tak sama, tetapi boleh diusahakan. Kalau siapa yang ada anak yang berjauhan, mungkin yang stuck di luar negara pun boleh buat macam tu. So mungkin sebelum tidur, kalau pasangan suami isteri nak video call, tak apalah, ini adalah kita punya hubungan kita yang sepatutnya menjadi kekuatan kita. Okey, yang kedua, pastikan anda ada seseorang yang boleh dipercayai untuk kongsi masalah anda. Kita faham ada banyak ujian masa pandemik ni kan. So ada separuhnya menghadapi traumatic events ataupun
peristiwa-peristiwa yang contohnya kehilangan ahli keluarga. Mungkin yelah banyaklah sekarang ni kita dengar ada orang yang mungkin ahli keluarga mengalami sakit mental dan sebagainya ya. So kita sebagai individu kita kena cari cara untuk mempercayai orang lain. Cari seseorang yang anda percayai. Kalau rasa perlu luahkan, tolonglah luahkan pada orang tersebut. Ya, sebab saya rasa ada di kelilingan kita orang-orang yang boleh kita sandarkan diri kita bila kita ada masalah. Kita mungkin ada ahli keluarga yang rapat, mungkin ada kawan-kawan baik yang boleh mendengar masalah kita. So start trusting someone else, okay, to listen to you. Okay, yang ketiga, join a group. Mungkin macam diri saya kan, ada juga hari tu alumni sekolah saya kita buat baca Yasin ya, sebab kebetulan ada ahli keluarga, ada seorang tu yang kehilangan pasangan, jadi kita buat baca Yasin bersama-sama ya. Dan kita juga keep in touch dengan satu sama lain. Tak kisahlah bila kita join a group ni, sekarang tak boleh nak jumpa fizikal kan, tak boleh nak apa orang kata macam dulu berkumpul-kumpul makan-makan ke apa, kita kena juga buat style lain. Grup WhatsApp saya rasa sekarang dah peningkatan kewujudan grup WhatsApp. Cuma pastikanlah grup WhatsApp tu positif ya. Jangan masuk grup WhatsApp yang negatif lah. And then contohnya macam saya selalu join baca Quran online kan. So ini semua boleh kita buat supaya kita ni rasa bahawa yes, kita masih ada orang-orang yang ramai di keliling kita yang kita kongsi sesuatu yang bermanfaat bersama. Okay. Okay, seterusnya. Okay, tadi kalau kita dah jaga hubungan, yang ni sangat penting. Okay, kesejahteraan fizikal dan mental anda. Kena ada cara untuk anda jaga kesejahteraan diri. Okay, jangan abaikan kesihatan, sebab kalau anda tak jaga tubuh badan anda sekarang, satu, kita takut nanti kita kena jangkitan COVID, betul? Okay, dan kita kena pastikan bahawa walaupun kita duduk di rumah, exercise lah. Kita dah tak perlu, satu sekarang kita dah kurang perlukan masa untuk kalau dulu saya selalu stuck dalam jam kan. So masa yang selalunya stuck dalam jam tu sekarang dah boleh guna untuk contohnya exercise ke mungkin buat sesuatu yang anda suka ya, untuk kesejahteraan diri. Macam saya, apa yang saya buat ialah saya sebab tak keluar kan untuk jogging sangat, sekarang ni boleh kadang-kadang just a short walk, tapi rasa macam kita bukan orang yang selalu keluar untuk jogging di luar. Apa yang saya buat ialah saya jogging depan TV. Sebab di TV saya boleh buka YouTube, saya carilah channel-channel untuk exercise. Dan saya rasa macam saya exercise sama dengan kawan-kawan saya di depan YouTube tu. Kita carilah video exercise yang best sikit dekat YouTube. Banyak sebenarnya. Okay. So and then kena pastikan anda makan secara sihat ya. Memandangkan kita pun sekarang duduk di rumah, bekerja dari rumah, banyak duduk je, make sure ada stretching. Ni semua boleh buat sebenarnya. Okay. Kemudian kita juga cari cara untuk tenangkan diri. Practice mindfulness. Kalau orang kata yoga ke ataupun mindfulness ni, kalau orang Islam boleh berzikir ya. So kita mungkin buat sedikit self reflection, kita baca Quran. Ini adalah perkara-perkara yang menjadikan kita fokus kepada benda-benda yang positif dalam hidup kita. Right? So ini pun boleh. Jangan bila contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa macam stres ya, kalau macam orang Islam kita boleh zikir. Instead of focusing on the stress, kita fokus on the zikir. Why not? Kan? Kemudian kalau carilah ketenangan. Saya faham kawan-kawan saya yang ada anak-anak kecil kadang-kadang dia rasa macam mana nak mindful ni, macam mana nak tenang. Sentiasa je ada orang-orang di sekeliling. Okay. Mungkin apa yang kita boleh praktis ialah kita bagi tahu anak-anak kita set satu masa, contohnya 30 minit semua orang kena
belajar untuk semua orang buat sekaligus lah, cari spot masing-masing dan bertenang. Macam mana caranya itu terpulang pada kreativiti masing-masing. Kalau nak buat sekaligus pun boleh. Contohnya 30 minit duduk sekali and then kita mungkin dengan muzik sama-sama, tak payah bercakap pun tak apa, just relax kan, bagi kita ada sedikit ketenangan. Sebab memang kalau ikutkan perasaan tu, stres tu sentiasa ada lah sekarang. Okey, dan yang ketiga tu pun penting, avoid negative outlet. Maksudnya tolonglah jauhi contohnya ada mungkin yang stres sangat, ambil pil tidur, mungkin kalau yang boleh minum alkohol berlebihan, merokok berlebihan, kononnya nak hilangkan stres, tetapi itu menyebabkan badan kita jadi tidak sihat dan ini meningkatkan risiko untuk kita dijangkiti penyakit. So kena jaga. Wellness ni walaupun nampak macam remeh-temeh, benda yang sepatutnya kita boleh buat tapi kita tak buat. So sekarang ialah masanya untuk kita jadi resilient, badan kita kena sihat. Badan kita kena sihat, minda kita kena tenang. Kalau tak tenang pun kita tak boleh nak berfikir dengan baik. Okey, seterusnya. Macam mana lagi nak tingkatkan resilience anda? So sebenarnya yang paling penting, antara yang paling penting lah ialah untuk kawal pemikiran. Memang keadaan negatif di luar sana. Tapi orang ramai COVID positif. Maksudnya suasana kita ni memang kalau kita nak fikir negatif, banyak je kita boleh cari kan benda-benda negatif. Contohnya tak boleh pergi kerja macam biasa, tak boleh jumpa saudara mara, tak boleh merentas negeri, macam-macam lah benda negatif. Sebut saja ada je benda negatif. Kalau tengok dekat media sosial tu kadang-kadang orang pun dah mula berfikiran negatif, komen yang negatif kan. So kita kena pastikan kita, diri kita ni jangan jadi orang negatif. Sebab tengok kan dia tulis kat situ, if you can stay positive in a negative situation, you win. So anda nak menang atau anda nak kalah? Sekarang ni suasana negatif, suasana banyak cabaran, banyak keadaan yang menekan diri kita, tetapi kita kena pastikan minda kita tetap positif. Sebab bila kita dapat kawal perasaan kita, kita dapat kawal minda kita, tindakan-tindakan kita juga akan lebih baik. Dan kedua, kena belajar menerima perubahan ni. Kita tak boleh nak salahkan sesiapa pun. Tak ada salah sesiapa, lagipun ini ketentuan Allah kan, ketentuan Tuhan. Keadaan tetap terus berubah satu hari. Every day is not predictable anymore. Apa yang jadi besok, contohnya macam besok macam mana? Keadaan kawasan saya dah PKPD ni rasanya. So macam mana keadaan besok kan? So kita sentiasa rasa macam berada dalam ketidakketentuan, tetapi kena latih minda kita yang benda ni, inilah yang berlaku sekarang. Kena belajar untuk menerima perubahan-perubahan baru. Contohnya pada awal dulu kan, macam kami di Fakulti Pendidikan ni kan, bila kata kena banyak teach online dan sebagainya, kita agak struggle jugalah nak sesuaikan diri dengan teknologi kan, nak sesuaikan diri dengan macam mana nak pastikan pelajar kita belajar secara online dan interaktif. Macam mana kita nak pastikan yang apa yang kita buat ni tidak mendatangkan tekanan kepada diri kita dan juga pelajar. Dan saya rasa ramai jugalah yang anda semua yang struggle bila kena work from home. Work from home ni nampak je senang, duduk kat rumah je. Tetapi cerita di sebaliknya memang banyak cabaran. Contohnya di depan ni, mungkin tengah dengar ni, ada je anak-anak di keliling kan. Kejap lagi nak lunch time, nak fikir pula nak masak apa kan. So ini adalah cabaran-cabaran yang kita hadapi sekarang, dan kena juga nak tanda, kena belajar untuk menerima perubahan. Kalau kita tak terima, kita jadi tidak resilient, sebab
Pikiran kita pikiran kita tak hendak mengaku bahawa we have to change. Ya, bila keadaan berubah, kita kena berubah. So kita kena cuba untuk terima keadaan sekarang. Okay, dan yang last di sini, maintain a hopeful outlook. Okay, walaupun keadaan sekarang nampak sangat kabur, ya, banyak saya ada kawan-kawan yang kehilangan sumber pendapatan. Saya ada kawan yang yang dulu bergaji besar, sekarang pendapatan dah potong 50%, ya, yang kerja swasta potong 50%. Macam mana ya kalau dulu kita punya kita punya perbelanjaan kehidupan tu dah okey semua kan. Tapi sekarang kena potong 50%. Ya, ada yang dah risau cukup tak nanti bulan depan macam mana nak bayar pinjaman dan sebagainya kan. Memang keadaan ni dah agak berlanjutan begitu lama kan. Tetapi nak tanda kena belajarlah untuk masih mempunyai harapan, ya. Kita kena percaya bahawa insya-Allah, ya, keadaan ni akan bertambah baik, ya, dan kita kena menyumbanglah untuk dapatkan keadaan yang bertambah baik tu. Kita masing-masing kena menyumbang. Kalau sekarang orang kata stay at home lah. Janganlah terasa macam nak keluar saja-saja, nak pergi sana sini kan. Kalau tak ada keperluan, kita duduk saja di rumah, ya, supaya kita ni dapat jadi salah seorang yang mengurangkan risiko, ya. So bila kita ada vision, ya, bila kita ada pandangan yang jauh, ya, kita akan bertambah resilient. Okey. Right, yang seterusnya yang ini yang mungkin boleh kita buat sekarang lah. Kadang-kadang orang kata apa maksudnya find a purpose in life. Sekarang ni kalau misal kata ada di antara kita yang rasa ingin make yourself useful, ya, maksudnya rasa perlu memanfaatkan diri, sebab duduk di rumah saja tak tahu apa nak buat pun kita jadi bingung. Okay, so kita boleh bantu satu sama lain, kita boleh bantu orang lain, cari cara. Contohnya macam kami pensyarah-pensyarah di Fakulti Pendidikan, cara kita bantu orang ialah macam ni. Kita buat webinar, kita buat program, kita buat program-program kesedaran lah supaya ilmu yang kita ada tu sampai kepada orang. Ini juga akan membantu. Okay, siapa yang ada kemampuan fizikal untuk bantu di lapangan, boleh cari cara-cara untuk melibatkan diri. Okay, so ini sebab bila kita bantu orang sebenarnya kan, hati kita akan lebih tenang. Betul? So kita akan rasa macam, oh, I'm making a difference in this world. Kita menyumbang kepada sesuatu perubahan dalam kehidupan kan, walaupun keadaan sekarang ni banyak cabaran, tetapi kita jadi orang yang membantu ke arah yang lebih baik. So cubalah, kalau rasa macam duduk rumah saja tu dah penat, tak tahu nak buat apa, kita mungkin cari cara. Tak semestinya kena keluar, tak semesti kena keluar. Tapi kalau macam ni kan, kalau yang volunteer ni, saya sangat kagum orang yang volunteer. Contohnya sekarang vaccination, ya, di pusat-pusat vaksinasi ramai yang boleh volunteer. Mereka ni mengambil risiko juga, tetapi sebab perkara ni perlu dilakukan, mereka volunteer kan. Okay, and then kena bersikap proaktif. Okay, contohnya kalau sesiapa yang berada dalam masalah keuangan, kenalah bersikap proaktif, kena cari cara-cara yang lebih kreatif, yang lebih bertepatan dengan keadaan sekarang. Macam mana nak pastikan keuangan keluarga tu tidak terus berada di keadaan yang teruk, ya. Memang orang kata, oh, senanglah cakap kan, sebab kita ni ada gaji tetap. Tak, maksudnya sekarang ni pun, ya, kalau orang yang bekerja tetap pun perlu fikir ke masa depan dah. Kita tak tahu apa yang akan berlaku lagi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Ya, kita kena bersedia. Ya, be proactive, plan for your future. Walaupun nampak macam kita mengharapkanlah keadaan kembali pada normal, rasanya tak akan kembali pada normal lah. Tak akan kembali 100% normal. So kita kena bersedia, kena be proaktif, fikirkan apa nak buat di masa depan, baru kita akan ada resiliensi tu, sebab kita ada harapan. Okay, and then start bergerak kepada matlamat.
Kalau dah ada perancangan, buat perancangan tersebut dan mula, walaupun rasa macam sekarang ni nampak tak ada kemajuan sangat. Contohnya kalau yang nak memohon kerja baru tu macam tak ada, kena try benda kecil-kecil dulu, tak apa. Kita start moving towards your goal. Kalau misalnya kata yang mula rasa stress out, carilah cara-cara walaupun sikit-sikit untuk menenangkan diri, dah boleh mula dan cari peluang untuk self discovery. Okay, so maksudnya bila kita berada dalam keadaan struggle ni kadang-kadang kita rasa sangat down so kita kena belajar untuk reflect balik apa kekuatan kita, apa yang kemahiran kita yang ada yang kita boleh gunakan untuk hadapi situasi ni, apa personality kita yang selalunya kuat. Macam mana kita nak gunakan trait personality kita yang itu. So kena mungkin ada masa, bila masa bertenang tu bukan setakat kita meditation ataupun berzikir, berdoa, tapi kita cari balik dalam diri kita, siapa aku, macam mana aku nak survive dalam keadaan ni. Okay, dan yang saya rasa amat penting juga ialah bila anda ada masalah, bila anda rasa macam dah tak boleh nak cope dengan suasana, janganlah berdiam diri je. Okay, kena minta bantuan daripada mereka-mereka yang boleh bantu. Yang paling dekat ialah mungkin ahli keluarga, macam kita kata tadi kan, ahli keluarga, kawan-kawan yang boleh kita percayai. Tetapi katalah perlu juga, kadang saya faham ada juga pelajar-pelajar yang rasa stress out sangat, and then bila duduk di dalam bilik berseorangan, mungkin jauh dari keluarga, mereka dah start ada stres yang teruk, mungkin burn out dan mungkin juga depression so ini perkara yang bila you berkeseorangan, tidak berkongsi dengan orang lain, itulah yang akan menjadi gangguan pada kesihatan mental kita. Okay, so kalau rasa-rasanya perlu bantuan, carilah bantuan Contohnya masa saya dengan Perkamah International, kami adalah Persatuan Kaunseling Malaysia dan kita ada ahli-ahli dari kalangan kaunselor-kaunselor berdaftar. So kalau kata anda perlukan kaunseling, boleh je pergi ke Facebook Perkamah International dan boleh message untuk kalau perlukan bantuan, ataupun ada banyak talian bantuan yang boleh anda dapati. Okay, so jangan rasa macam kalau macam kita kata tadi kan, orang resilient kena kuat, aku kena hadapi ni seorang-seorang. Tak. Resilience bukan bermakna anda kena hadapi seorang-seorang. Resilience bukan bermakna anda ni kebal dari segala masalah. Resilience ni ialah ada kekuatan-kekuatan tadi, tetapi tahu juga bahawa anda ada kekuatan yang perlu dipinjam daripada orang lain. Okay, so kalau katalah cara-cara tadi tu kurang berkesan, apa kata buka hati, buka minda, start trusting someone. Okay, jumpa kaunselor. Kalau siapa pelajar-pelajar boleh jumpa kaunselor di sekolah. Kalau yang lain pun boleh cari talian-talian bantuan yang kita boleh dapatkan bantuan profesional. So ini adalah antara perkara-perkara yang boleh buat. Saya rasa agak mudah, straightforward. Tak apa kalau bukan kita nak perubahan tu drastik. Maksudnya kita kena buat sikit langkah-langkah kecil akan pastikan bahawa kita bertambah dari segi resilient. Sebab macam saya sebut awal tadi, resilient ni bukan maksudnya kita tidak dilahirkan resilient. Okay? Dan resilient ni perlukan effort, perlu usaha anda sendiri, okay, supaya hari demi hari kita bertambah kuat. Kita ada kekuatan, akar kita jadi lebih kuat untuk mencengkam bumi tu kan, supaya kita teguh, supaya kita tak jatuh, supaya kita tak roboh bila ada ribut besar melanda. Okay, so dan macam tadi saya ada sebut juga, pastikan kita ada connection dengan orang. Kalau sedang berada berseorangan, jangan terus rasa berseorangan. Sebenarnya you tak berseorangan.
boleh connect online, buka buka Meet, Google, ajak kawan-kawan untuk bersama-sama ambil masa sikit sembang ke hari tu kan. Ada kawan-kawan rapat yang boleh kita boleh luahkan perasaan. So kita tolong dia, dia tolong kita. So kita jaga kita, insya-Allah ya. So macam kat sini dia kata apabila anda melalui satu situasi yang negatif, jangan fikir sangat tentangnya. Okay, make it positif. Jadikan situasi tu satu benda yang positif yang boleh menguatkan kita lagi untuk jadi orang yang lebih tabah, orang yang lebih sabar, orang yang lebih kuat untuk menghadapi dugaan-dugaan yang Allah dah rancang untuk kita ya. Sebenarnya kita pun tahu kan Allah tak akan turunkan sesuatu ujian itu kalau dia tak rasa bahawa kita cukup kuat untuk menghadapinya. InsyaAllah. So saya rasa masa pun dah pukul 10.45, mungkin saya boleh kembalikan kepada pengacara kita untuk sesi soal jawab. Okey, terima kasih Dr. Ida. Wow, selepas dengar ceramah Dr. Ida ni, rasa resilience saya nampak lebih kuat lah. Terima kasih Dr. Ida. Okey, kita ada pertanyaan ni Dr. Ida. Okay. Ya. Yang pertama, pertanyaannya, how resilience affects those on pharmacological? Pharmacological? Ini soalan ada tak kesannya disebabkan oleh mungkin ubat-ubatan dan sebagainya? Maksudnya bagaimana ubat-ubatan mengefek resilience ke macam mana tu? Bagaimana resilient? Macam resilience mana? Affects those on pharmacological. Saya rasa mungkin resilient menggunakan pharmacological kot. Ubat-ubatan lah. Ada tak? Okey, resilient pharmacological. Okey, katalah penggunaan ubat-ubatan ni untuk hal-hal medical lah kan, sekiranya kita ada penyakit dan sebagainya. Mungkin maksud dia ketahanan diri itulah ya. Ketahanan diri dari segi kalau kita mengambil ubat-ubatan. Okey. Kita kena tahulah fungsi ubat-ubatan ni untuk menyembuhkan, mungkin menyembuhkan penyakit ya dan sebagainya. Resilient ni bagi saya lah dia tak ada kena mengena dengan itu sebenarnya. Tetapi kalau kita contohnya tadi saya kata ada avoid drugs, avoid alkohol dan sebagainya tu kan. Sebab bila kita dah tidak sihat bila kita tidak sihat mungkin kita tidak berapa resilient dari segi ketahanan fizikal tu sendiri ya. Tapi kalau dari segi lain saya rasa resilient ni lebih kepada psikologi. Ya, macam mana kita boleh kawal minda kita, macam mana kita boleh ambil tindakan yang betul dalam keadaan yang sekarang ni kan. Sebab sekarang ni keadaan kita mesti macam tadi kena positive thinking. Sebab suasana memang negatif. Memang kalau nak katakan kalau katalah kita minta orang senaraikan 10 perkara positif dengan 10 perkara negatif, saya rasa yang senarai perkara negatif tu lagi laju orang tulis lah. Kan? Sebab that's why kita kena make sure fizikal kita cukup sihat. Tu yang kata kena jaga SOP dan sebagainya. Kalau kita dah start sakit, mungkin kita tidak boleh resilient sebab fikiran kita akan tertumpu kepada kesakitan pula. Right? So mesti pastikan bahawa anda sihatlah. Kalau siapa yang memang ambil ubat-ubatan tu memanglah untuk jaga kesihatan kan, kena cari cara lain untuk jadi resilient. Saya setuju dengan Dr. Ida ya. Betul lah psychological kan. Kalau pharmacological ni mungkin lain pula kesannya. Okey, baguslah Dr. Ida. Ramai ni yang bersemangat nak bertanya ya. Sila. Kita masih ada masa. Ada masa kan. Okey, yang kedua, ada yang tanya, adakah perbezaan resilience mengikut gender, umur? Adakah contohlah kita ni orang dewasa ya 40 tahun ke atas ni lebih resilience berbanding remaja atau orang yang lebih tua yang 60 tahun ke atas. Macam mana tu doktor? Okey, bagus soalan tu sebenarnya ya. Okey, gender tu saya tak pasti sangat sebab kena tengok kepada kajian, okey. Tapi kalau yang dari segi usia, walaupun kena tengok daripada kajian, kita boleh ada beberapa fakta yang boleh kita huraikan lah. Contohnya sebab resilience ni juga bergantung kepada pengalaman hidup. Pengalaman hidup dan juga coping skill.
kemahiran-kemahiran hidup kita. Ya, so kalau mungkin kalau orang yang dah lebih berusia, dia telah melalui banyak perkara. Sebab dia bila kita kehidupan ni, kalaulah kita nak apa orang kata gambarkan macam kita naik kapal lah. Kita naik kapal, okay, memang akan ada kala ombak tinggi kan. So lagi lama you berada di laut, lagi pandai you mengemudikan kapal. Sebab kita dah tahu dah, oh hari ni kalau ombak tinggi nak bawa kapal, nak hodekan kapal tu macam mana dan sebagainya kan. Sebab dah it's a skill. Dia pengalaman hidup ni, dah tahu dah nak kibarkan dia punya layar macam mana, nak arah angin macam mana kan. Lagi lama kita jadi nak hoda kehidupan, kita lagi pandai untuk tu. So boleh saya katakan kalau misal kata orang yang dah berusia ni selalunya lebih wiser, maksudnya dia lebih arif tentang kehidupan dan insyaAllah lebih resilient. Okay? Dan juga coping skill. Coping skill ni juga boleh kata kadang walaupun orang tu muda, tetapi dia dah belajar. Dia sentiasa cari cara yang try cara kreatif untuk hadapi masalah dia kan. Cuba benda-benda baru, tidak takut untuk mencuba. So dia try cope dengan macam-macam cara. Itu juga boleh menambah resilient walaupun you muda. Tapi contohnya kalau kita dah berusia tapi hidup kita ni kita tak pernah try benda baru kan, kita sentiasa balik buat tu lah, kemahiran tu lah. Bila ada perubahan teknologi kita tak nak cuba, bila orang kata kena buat benda baru macam ni kita rasa macam takutlah risiko. Walaupun walaupun dah berusia tapi tak pernah nak try coping skill yang baru pun boleh menyebabkan anda kurang resilient berbanding orang yang muda. So dua perkara lah, sama ada pengalaman hidup tu boleh meningkatkan resilient usia, ataupun kalau walaupun you muda tapi you ada coping skill yang baik, itu juga boleh bantu. That's why resilient ni boleh belajar. Sekarang ni kan kalau tengok di YouTube dan sebagainya kan, kadang ada offer, ada ceramah-ceramah tentang macam mana nak tingkatkan coping skill. Kena rajin lah sebab dah duduk di rumah kan, dah buka laptop tu, tengok rancangan-rancangan yang berguna untuk kita tambah kekuatan diri kita. Dr. Fani? Okey Dr. Ida, bagus ya. Adakah pandangan doktor tersebut ya, indikatornya remaja sekarang kita ni yang mengalami pandemik ni, adakah resiliensinya lebih kuat berbanding remaja sebelumnya? Okey. Sebenarnya kan bila kita katalah remaja dulu tak pernah menghadapi suasana pandemik ni. Okay, dan cabaran kita berbeza lah. Memang kan masa saya dengan Dr. Foni, saya rasa kita sezaman ya Dr. Foni. So mungkin kita tak pernah pun menjangkakan perkara macam ni kan. Salah satu yang saya nampak lah dari segi IT savvy. Kita tak IT savvy tapi remaja sekarang sangat IT savvy. Contohnya mereka kita dah tahu dah sekarang mungkin ada yang baru grad tak dapat cari kerja, mereka explore macam mana bekerja secara online, macam mana nak gunakan teknologi ni untuk mendatangkan keuangan pada dia. Tapi kalau macam orang yang dah lama-lama macam kita ni, kurang sikit lah macam nak gunakan teknologi untuk dapat keuangan, betul tak? So tapi kalau tengok sekarang budak remaja memang dari satu side sangat resilient. Ya, macam mana kita tengok yang boleh survive tu, yang boleh adapt dengan keadaan sekarang kan. Mereka sentiasa kreatif, sentiasa cari cara baru. Tetapi kalaulah tadi dia tidak jaga connection dia, maksudnya dia duduk saja dalam bilik, dia melayan perasaan dia, tidak hubungkan diri dengan orang lain ya. Itu kita takutlah sekarang ni banyak yang depression ya. So that's why walaupun kita ni kena duduk di rumah, walaupun kita anggap diri kita terkurung, kena make the connection supaya kita tak rasa yang remaja ni lah risau juga kan. Kadang-kadang ada yang duduk jauh daripada keluarga, dan yang paling sedih berada dalam satu rumah dengan keluarga tapi tidak connect dengan ibu ayah, tidak connect dengan ahli keluarga. Last-last dia seorang depression dalam bilik. So kena resiliensi ni mudah sebenarnya. Buka je pintu di rumah tu dan make sure you start connecting. Walaupun sebelum ni mungkin hubungan tak berapa baik, sekarang ni semua berada di rumah. Kenapa tak kita gunakan sumber kekuatan ni untuk tambah resiliensi kita kan?
Wow, mantap ya jawapan Dr. Ida. Okey, satu lagi ni Dr. Ida. Aduh, semangat semua ni ya. Saya pun suka topik ni kan. Ada yang tanya, dia kata sokongan dari orang-orang sekeliling penting dan dalam tingkatkan resilience. Tadi Dr. Ida pun dah mention ya. Dia nak tanya, bagaimanakah mereka yang tidak ada kawan, tiada sokongan family untuk tingkatkan resilience mereka? Silakan Dr. Ida. Okey. Sebenarnya kan kalau kita fikir baliklah, mana orang tak ada kawan kecuali dia tidak mahu berkawan. Mana orang tak ada kawan kecuali dia tidak mahu berkawan. Manusia ni memang kita ada, mungkin kalau kita belajar psikologi kita tahu ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau orang extrovert dia mudah, dia peramah, dia boleh kan, macam Dr. Foni. Saya suka jumpa Dr. Foni sebab dia peramah kan, semua satu fakulti tu kawan dia. So, memang kita yang extrovert ni mungkin nampak lebih mudah untuk connect dengan orang lain kan. Ramai kawan lah orang kata. Sebab kita memang suka berkawan. Kita perlu nak cari orang untuk berkawan. Tetapi ada yang introvert. Introvert bukan maksud tak ada kawan tau. Sebenarnya adakah yang buka diri atau tidak untuk berkawan tu. Orang introvert memang makan masa sikit untuk berkawan. Dia tak banyak kawan, tapi dia akan ada satu dua kawan sangat rapat, very heart to heart. Saya tahu sebab anak saya ada yang extrovert, ada yang introvert. Tapi mostly diorang lebih introvert lah kot. Saya je yang terlebih extrovert dalam rumah ni. So dia akan ada seorang dua kawan, tetapi seorang dua kawan ni lah yang sangat bermakna. Jadi kalau anda walaupun ada seorang kawan, dua kawan, tetapi ini kawan-kawan yang berkualiti, teruskan. Kalau misal kata sekarang dah rasa jauh, kan macam kita kata tadi jauh di mata, tapi kena sentiasa dekat di hati. Mungkin kawan anda juga orang yang introvert, jadi dia tidak reach out kan. Dia tidak reach out. Kenapa tidak anda dulu yang reach out kan? Kalau dah tahu kita berkawan dulu memang rapat, dapat jumpa, tapi sekarang tak dapat jumpa, reach out dengan cara-cara lain. Jangan duduk sorang-sorang, jangan anggap macam diri tak ada kawan. Mana ada, kalau buka peluang untuk berkawan, kena kawan ada ni, tengok keliling kan. Mungkin sekarang tengok keliling dari rumah lah, tapi tengok dekat mana-mana sekarang. Kalau kat Facebook saya rasa ada orang beribu-ribu kawan, tapi mungkin kita perlukan seorang kawan berkualiti, dua orang kawan berkualiti. Jadilah kan, walaupun tak ramai tetapi kawannya boleh bantu kita go through this pandemic, tingkatkan resiliensi kita. Sama-samalah kita kongsi resiliensi. Dr. Foni. Ya, Dr. Ida, mungkin saya tambahkan kalau kita tak ada kawan, mungkin keluarga kita jadi kawan kita, mak kita jadi kawan kita, ayah kita jadi kawan kita, abang kita jadi kawan kita. Ya, tak semestinya harus orang luar menjadi kawan kita, kan Dr. Ida? Saya setuju Dr. Foni. Sekarang inilah masanya Tuhan sebenarnya letakkan kita di bawah satu bumbung untuk kita tengok balik hubungan kita dengan orang-orang yang sangat rapat dengan kita. Kalau dulu mungkin kita rasa kita jauh, mungkin kita rasa ibu ayah sibuk bekerja kan. Sekarang ada depan mata, cari masa. Mak dan ayah pun kena buat effort ni. Bukan saja anak-anak yang perlu reach out pada ibu dan ayah. Yang ibu dan ayah juga kena sedar bahawa walaupun kita sibuk work from home, ahli keluarga ada depan mata ni. Inilah peluang yang Allah bagi yang dulu kita tak dapat. Kita kena tukar mindset kita. Sekarang ni Allah bagi peluang-peluang baru. Kena ambil, kena tambah resiliensi kita dengan cara tersebut. Alhamdulillah, tersentuh saya Dr. Ida, betul ya. Saya setuju 200% ya, ambil peluang kita untuk bersama anak-anak. Betul. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak Dr. Ida. Terima kasih Dr. Sebab kita nampaknya sebenarnya tak mau berpisah ya, tapi masa ni lama tak jumpa Dr. Foni. Lama tak jumpa dan masa yang diperuntukkan pun tidak lama, tapi syukur alhamdulillah ya, saya sendiri sangat bersyukur Dr. Ida memberi ceramah yang sangat-sangat bermanfaat ya buat saya dan Dr. Foni temankan saya hari ni. Saya rasa seronok sebab kita macam saya dengan Dr. Foni kita connect. So masing-masing boleh menambahkan resiliensi masing-masing lah. Masing-masing, betul, transfer resilience tu tersebut. Okey semua, alhamdulillah kita telah di penghujung webinar. Semoga webinar ini memberi maklumat, menguatkan resilience kita.
Terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Ida ya, telah meluangkan masanya, Alhamdulillah. memberikan ilmunya, mencurahkan baktinya ya kepada kita masyarakat di luar sana, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Yang mungkin Dr. Ida kita jemput semula untuk bagi InsyaAllah. topik-topik yang lain. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye.